Selamat sejahtera murid-murid, saya Cikgu Chow. Hari ini kita bincang bab 5, termokimia. So, apabila kamu nampak ada termo, maksudnya dia mesti ada kena-mengena dengan haba. So, nampak kimia, dia mesti ada tindak balas. Okey. So, sekarang kita nak bincang mengenai tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, jom kita tengok apa itu. Okey, semasa tindak balas kimia berlaku, ada perubahan haba. So, ini sebenarnya adalah termokimia. So, dalam termokimia ada dua jenis tindakan. Satu adalah tindak balas eksotermik dan satu lagi adalah tindak balas endotermik. Semasa tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran. Oleh itu, suhu meningkat dalam hasil tindak balas. Contoh tindak balas eksotermik adalah pembakaran kertas. Oleh itu kamu rasa panas kan? Letupan bom, respirasi, peneutralan asid dengan alkali. Okey. So ingat ya, tindak balas ekso, haba akan dibebaskan keluar. Sebab ekso dia ada nama ada maksud luar. Okey, so haba dibebaskan keluar. Okey, manakala tindak balas endotermik, endo maksudnya adalah dalam. Oleh itu, haba diserap dari persekitaran. So, haba akan diserap masuk ke dalam. Okey. Kemudian, oleh itu, suhu menurun dalam hasil tindak balas. So, contoh tindak balas endotermik adalah fotosintesis, membuat kek, pengekstrakan besi daripada bijian besi dan semasa melarutkan garam amonium dalam air. Okey. So, macam manalah kamu tahu suhu meningkat atau suhu menurun? Ingat ya, suhu meningkat, haba kamu akan rasa panas. Apabila suhu menurun, kamu akan rasa sejuk. Okey. Okey. Sini cikgu cadangkan dua cara yang mudah untuk menentukan jenis tindak balas. So, dari segi hasil tindak balas dan jenis tindak balas. Okey, tengok. Okey. Apabila hasil tindak balas menjadi panas, tindak balas tersebut adalah tindak balas eksotermik. Sekiranya hasil tindak balas menjadi sejuk, tindak balas yang berlaku adalah tindak balas endotermik. Itu sahaja perbezaan dia. Okey? So, dapat tak anda cadangkan satu alat pengukur yang sesuai digunakan untuk mengenal pasti tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik? Tentu semua dah jawab. Termometer, betul tak? Ya, termometer boleh digunakan untuk mengukur perubahan suhu. Okay. So, sekarang cikgu akan bincangkan eksperimen 5.1 dari buku teks, buka surat 149 sehingga 151. Eksperimen ini kamu perlu membanding dan membezakan antara tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Okey, sebelum kita nak mula, kita kena balik ke sini. Pastikan kamu tahu, apabila menjadi panas, eksotermik, menjadi sejuk, endotermik. Okey, jom kita tengok eksperimen yang dibincangkan. Okey, untuk eksperimen yang pertama, kita akan mengajikan tindak balas natrium hioksida dan air. So, sebelum eksperimen dimulakan, suhu sebelum tindak balas berlaku. Okey, suhunya adalah 28, katakanlah. Okey, kemudian suhu selepas tindak balas, apabila natrium hioksida dilarutkan dalam air, suhu meningkat. Okey, so suhu meningkat dan menjadi panas kan? Oleh itu, jenis tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. Okey. Eksperimen kedua pula adalah tindak balas antara garam, amonia klorida dan air. So,
sebelum eksperimen dimulakan, suhu dia adalah 28 darjah Celsius. Selepas garam amonia klorida dilarutkan, suhu menjadi 14 darjah Celsius. So, sekarang dia adalah menjadi sejuk. Okey, menjadi sejuk ini adalah tindak balas endotermik. Okey, eksperimen ketiga pula, tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium hioksida. So, sebelum eksperimen berlaku, suhu awal adalah 28 darjah Celsius. Kemudian apabila larutan natrium hioksida dicampurkan dengan asid hidroklorik cair, kemudian peneutralan berlaku dan haba naik sehingga 40 darjah Celsius. So, dia menjadi panas. So, tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. Eksperimen keempat pula adalah tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat. Okey, so sebelum tindak balas, suhu dia adalah 28. Selepas natrium hidrogen karbonat dicampurkan dengan asid hidroksida, suhu akan menjadi 15 darjah Celsius. So, ini menunjukkan yang menjadi sejuk. Jenis tindak balas ini mesti adalah tindak balas endotermik. Senang sahaja kan tengok perubahan suhu, kita dah tahu sama ada ini adalah tindak balas eksotermik atau endotermik. Okay. So, sekarang tak buang masa, saya bincang aktiviti 5.1 di mana anda perlu mereka bentuk kejuruteraan bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. So, kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 153. Ini adalah aktiviti STEM. Okay. Cikgu akan cadangkan beberapa jawapan sahajalah. Mungkin kamu ada yang lebih baik, eloklah kan. Okay. Untuk yang pertama, kamu untuk menghasilkan bahan untuk mengurangkan bengkak luka. So, kalau nak mengurangkan bengkak, kita perlu sejukkan kawasan yang bengkak itu. Jadi, kita boleh buatkan pek sejuk. So, untuk buatkan pek sejuk, kita memerlukan 2 beg plastik. Satu beg plastik besar, satu lagi beg plastik kecil yang diisikan dengan air. Kemudian, kita masukkan air, beg plastik yang ada air ke dalam beg plastik besar. Okey, so kemudian kita tuangkan serbuk amonium nitrat ke dalam beg plastik besar. Okay. Apabila kamu nak gunakan dia, gunakan penyungkir gigi untuk menebukkan lubang pada beg plastik yang kecil. So, apabila air ini bertindak balas dengan amonium nitrat, dia akan menyejukkan beg plastik yang besar. So, ini merupakan tindak balas endotermik. Kemudian, beg plastik yang besar boleh berfungsi sebagai beg sejuk segera. Okey, ini adalah cara dia. Okay, plastik kecil air dimasukkan ke dalam plastik besar. Okey. So, sekiranya untuk kedua, untuk hasilkan bahan untuk melegakan kekejangan otot. So, kita memerlukan pek panas. Okey, pek panas cara kerja dia sama dengan pek sejuk. Bezanya adalah kita gunakan serbuk kalsium klorida. Okey, so apabila kalsium klorida larut dalam air, ini merupakan tindak balas eksotermik. So, haba dibebaskan. So, oleh itu, dia memanaskan beg plastik yang besar. Oleh itu, beg plastik yang besar berfungsi sebagai pek panas segera. Kalau di rumah kamu tak ada serbuk kalsium klorida, anda juga boleh cuba gunakan dengan serbuk pencuci.
Okey, boleh juga cuba dengan sabuk pencuci. Boleh cubalah nanti. Okey. So, kemudian satu lagi tugasan anda adalah untuk menghasilkan lampu kecemasan ketika bekalan elektrik terputus. Ini cadangan cikgu sahajalah. Kita juga boleh menghasilkan pelita karbid. So, di mana kalsium karbid akan dimasukkan dalam air dan kemudian dia akan menghasilkan kalsium hydroksida dan gas etilena. So, gas etilena ini akan naik ke atas. Gas ini mudah terbakar. Okey, pembakaran gas etilena adalah tindak balas eksotermik. Anda kalau nak senang kan boleh juga gunakan lilin sahaja. Okey. So yang keempat, so hasilkan bekas makanan yang boleh mengekalkan suhu yang tinggi. So kita boleh hasilkan makanan panas segera, di mana kita boleh gunakan kapur toho tambahkan dengan air. So kemudian tidak balas eksotermik berlaku. Haba yang dibebaskan boleh memanaskan makanan. Okey. Itu sahaja perkongsian hari ini. Terima kasih.